Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya gembira dapat turut sama berbahas Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 dan saya ingin menyatakan bahawa saya menyokong penuh pindaan ini dan merasakan bahawa sepatutnya pindaan ini dilakukan jauh lebih awal. Kerana kita tahu bahawa ini banyak kes-kes, ada beberapa kes yang keluar dan jadi kes besar. Orang dilanggar oleh orang mabuk misalnya, oleh pemandu mabuk dan berlaku kematian, berlaku kecederaan yang membawa kepada disability, lumpuh dan lain-lain lagi. Tuan Yang Di-Pertua, kerana itu saya mengambil peluang mengucapkan tahniah kepada Menteri Pengangkutan sekarang yang berhormat Air Hitam dan juga Menteri Pengangkutan di Kabinet PH yang lepas yang berhormat Seremban. Ini adalah usaha yang baik. Kita boleh berbicara dan membahaskan yang detail tentang hukuman dan lain-lain lagi, tapi membentangkan pindaan yang telah lama ditunggu-tunggu ini adalah satu langkah yang tepat. Dan pindaan ini meningkatkan lagi hukuman kepada pemandu mabuk dan pemandu mabuk sama ada alkohol atau bahan-bahan lain, bahan-bahan psikotropik misalnya, dan juga menurunkan kadar alkohol dalam darah, air kencing atau nafas selaras dengan apa yang disarankan oleh WHO atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia itu adalah langkah yang lebih tepat yang patutnya telah lama dilakukan. Misalnya had kandungan ditetapkan bagi alkohol dalam darah daripada 80 mg per desiliter ataupun dalam setiap 100 ml itu kepada 50 mg alkohol dalam setiap 100 ml ada satu perkembangan yang baik. Kerana dari pengalaman bekerja di hospital misalnya, saya pernah melihat seseorang dibawa oleh polis trafik disyaki mabuk, pemandu mabuk dan memang nampak mabuk, tapi bila kita buat ujian di bawah daripada paras, ianya di bawah daripada paras yang boleh dibawa ke mahkamah dibuat kes. Itu perkembangan yang baik. Dan ramai ahli yang berhormat telah menyebut tentang perlunya dibuat education atau pendidikan kepada masyarakat supaya kita dapat mencegah daripada berlaku keadaan pemandu mabuk memandu dan langgar orang. Saya bersetuju. Kerana saya merasakan bahawa matlamat undang-undang bukanlah kita nak saman, kita nak tangkap, kita nak hukum, nak dera, nak penjara atau nak ambil wang orang yang terlibat. Tetapi matlamatnya ialah untuk sebagai deterrent dengan izin. Sebagai pencegah supaya orang tidak melakukan kesalahan. Supaya tidak berlaku kemalangan. Yang paling penting adalah kita mengelakkan kemalangan yang membawa kepada kecederaan dan juga kematian. Itu paling penting kita elakkan. Dan untuk itu, undang-undang bagaimanapun tidak akan dapat mencegah benda itu berlaku kalau tidak ada kesedaran yang meluas di kalangan anggota masyarakat. Tuan Di-Pertua, tidak ada orang dia minum, kemudian dia Google apa hukuman dalam kanun tata cara jenayah. Kemudian dia minum sampai mabuk. Tidak. Ianya berlaku sebagai satu proses di mana orang minum suka, dalam keadaan suka, gembira ataupun dalam keadaan berduka cita yang amat sangat, tak sedar apa yang berlaku, terus minum sampai berlaku keadaan one drink too many dengan izin. Teguk yang terlalu banyak. Satu teguk yang terlalu banyak, maka dia mabuk. Bila dia mabuk, dia tak akan tahu lagi. Tidak akan ingat lagi. Dia tak akan ingat bahawa dia mabuk, dia tak sepatutnya memandu. Dia tak akan ingat. Maka yang penting ialah orang di sekitarnya, di sekelilingnya. Hendaklah sedar bahawa dia ini telah minum dan keadaan dia sekarang mabuk dan dia boleh membahayakan orang ramai kalau dia keluar memandu. Maka kerana itu saya rasa pendekatan yang lebih tepat ialah pendidikan ini dibuat dengan menyeluruh, melibatkan semua badan, semua anggota masyarakat dan semua agensi dan badan kerajaan, terutamanya PBT, pihak berkuasa tempatan. Mengenai alkohol, saya teringat juga 30 tahun yang lalu, saya pernah berada di satu kawasan di negeri Kedah. Ramai orang pergi mandi di satu kawasan lipur, air terjun dan orang cedera. Cedera kerana terpijak atau terkena botol kaca dari botol-botol yang pecah. Botol orang yang dipecahkan oleh orang-orang yang mabuk. Dan PBT tahu. Tapi PBT tak mengambil apa langkah-langkah pencegahan yang berkesan. Sekali-sekala orang mandi turun dan
kaki luka dengan kaca. Dia botol arak. Bila saya ke Hawaii, rombongan ahli parlimen pada tahun 2014, saya melihat satu langkah pencegahan yang lebih nampaknya sangat ketara dan orang sedar. Di setiap pantai ada ditulis no more alcohol, no alcohol beyond this limit. Setiap pantai, setiap tempat riadah tidak dibenarkan alkohol dibawa melebihi limit sekian-sekian. Dan dihadkan penjualan dan pembelian alkohol masanya dan juga orang yang boleh membeli. Itu juga berlaku di negara-negara sekular seperti India. Saya lihat di India, waktu orang boleh beli, orang beratur. Maka saya tidak faham sampai sekarang mengapakah kita tidak boleh menghadkan waktu pembelian misalnya, dan supaya orang minum with responsibility, dengan izin. Orang minum, dia tahu dia minum, dia memegang, bila dia pegang botol itu, dia tahu yang dia pegang itu ialah sesuatu yang boleh memabukkan, boleh dia hilang ingatan dan boleh membawa masalah kemalangan dan maut. Bukan saja alkohol lah, psikotropik dan lain-lain lagi. Itu pun alkohol lah yang paling banyak digunakan, yang memabukkan, bahan memabukkan yang digunakan begitu. Kalau orang pegang begitu dan orang yang menjual tadi, dia tahu dia telah menjual satu benda yang boleh mengakibatkan kemalangan serius misalnya. Kalau itu berlaku, maka kita boleh hadkan masa. 7-Eleven dia ada stok alkohol, tapi boleh hadkan masanya. Boleh diperiksa waktu dijual misalnya. Dan dengan itu boleh mengurangkan sedikit. Kalau ikut di Amerika, kita tanyakan kepada mereka, walaupun tidak ada statistik, ianya mengurangkan orang minum alkohol dan memandu dengan cara yang berbahaya. Dan orang di sekeliling hendaklah ditingkatkan pemahaman mereka tentang tindak tanduk dan perangai orang yang telah minum dan mabuk, supaya mereka faham dan mereka dapat menyekat dia daripada memandu dan mengusahakan cara lain untuk beliau pulang. Sekarang kita ada Grab misalnya, itu saya setuju. Dan itu saya rasa sangat penting, kerana apabila dia mabuk, dia hilang itu dan dia tidak dapat ditolong lagi. Sebelum dia mabuk betul-betul, maka dia tidak diperingatkan akan peraturan oleh orang-orang yang telah menjual tadi. Kalau di kelab malam misalnya, orang yang bouncer di kelab malam dan petugas di kelab malam dan tuan punya kelab malam ada tanggungjawab untuk itu. Kalau itu berlaku, maka saya rasa kita dapat mengurangkan insya-Allah kemalangan maut dan kemalangan serius disebabkan pemandu mabuk. Dan tuan yang dipertua, satu perkara lagi yang saya ingat 30 tahun dulu, kita ada iklan dalam TV tentang bahaya pemandu yang mabuk. Tapi saya tak lihat lagi sekarang di sini. Saya pernah lihat di Singapura, saya pernah lihat di negara lain, tapi tidak di negara Malaysia. Sedangkan kita nak mengenakan hukuman yang berat. Kalau kita kenakan hukuman mati pun, benda akan berlaku. Kerana bila orang mabuk, dia hilang kawalan. Jadi kita kena bagi pendidikan, penerangan, penjelasan yang cukup jelas, melibatkan semua peringkat masyarakat, kena rubah undang-undang di peringkat PBT dan lain-lain lagi, dan pastikan bahawa benda ini dapat dicegah. Pencegahan itu lebih baik daripada berlaku kemalangan dan dalam hukum berat macam mana pun benda telah berlaku. Orang yang telah cedera dan yang meninggal telah meninggal. Jadi kerana itu saya rasa segala langkah yang kita sebut hari ini kenalah dilakukan, tapi pendidikan itu is of utmost importance. Of utmost importance, Tuan Dipertua. Maka kerana itulah ianya hendaklah ditingkatkan di semua peringkat. Di sekolah juga hendaklah ditanam awal-awal lagi akan bahaya memandu dalam keadaan mabuk, sama ada alkohol atau benda-benda lain. Supaya setiap pemandu tahu bahawa dia memegang steering kereta itu dengan penuh tanggungjawab. Tidak memandu melulu, dan kalau dia tidak boleh memandu, dia hendaklah berhenti memandu dan cari pertolongan. Dan semua anggota masyarakat adalah faham bahawa bila seseorang itu tidak dapat memandu, kita kena bantu dia, kena tolong, dapatkan kenderaan lain misalnya. Supaya itu menjadi sebahagian daripada budaya kita, dan jadi tidak luar biasa seseorang pemandu, dia pergi ke satu tempat, dia minum misalnya, lepas itu dia balik pulang dengan kenderaan lain. Itu tak luar biasa. Sebab beberapa kes yang saya jumpa sebagai seorang doktor, mereka rasa tak dapat elak, tak ada nak tinggalkan kereta, macam mana cuba memandu balik. Dalam perjalanan balik dia pening, berlaku kemalangan. Kerana itu Tuan Petua, saya berharap pindaan yang kita lakukan ini akan memperkasakan undang-undang ini dan akhirnya ia akan mengatasi masalah pemandu mabuk
atas apa-apa pula alkohol atau bahan-bahan mabuk lain dan supaya kebaikannya dapat pada masyarakat kita. Terima kasih.